Udah masuk, dah masuk. Double main double, budak perintis main double lah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang, selamat petang kepada kawan-kawan di luar sana. Terima kasih kerana selalu berkunjung ke YouTube saya, Hifni Amani, channel Hifni Amani. Hari ini saya ingin bahas mengenai kejadian-kejadian yang sering kita lihat, yang sering kita tonton ataupun kita sering tengok di laman-laman sosial, di kaca TV. Okey, hari ini saya ingin mencadangkan kepada rider-rider, tak kira lah GrabFood, Foodpanda dan yang lain-lain. Kejadian-kejadian yang selalu terjadi pada rider-rider ini semasa bertugas di waktu malam. Selalu bertugas di waktu malam, di mana pada setiap malamnya bila saya keluar ataupun saya kadang-kadang pun mencedok juga, kelihatan motor rider ni, sesetengah motor rider, lampu belakang tu dia mati, mati, tak hidup, tak ada lampu dia. Jadi disebabkan itu mungkin musibah-musibah akan berlaku kerana ada sesetengahnya rider kita ni, lampu motor beliau tidak berfungsi dengan baik, dan ada sesetengahnya lampu tu dia tak hidup belakang tu, tapi bila di brake hidup. Ada yang jenis macam tu yang saya selalu tengok lah, baik GrabFood ataupun Panda dan yang lain-lain, yang selalu saya tengok. Kejadian seperti ini sering terjadi pada waktu malam, di mana kereta tak nampak. Bila waktu malam kita tak nampak, kereta tak nampak, sedangkan saya sendiri pun kadang-kadang naik kereta tak nampak motor di depan sebab gelap, apalagi di kawasan tersebut tidak mempunyai lampu ataupun lampu jalan mati. Okey, saya cadangkan kepada rider-rider seperti diri saya dan kawan-kawan yang lain di luar sana, semoga rider-rider sebelum membuat pekerjaan waktu malam, cek semua lampu belakang, sama ada hidup ataupun tidak, kerana ini demi keselamatan kalian juga, demi keselamatan. Kita sering terdengar aksiden waktu malam. Yang siang kita nampak, kalau kita jatuh pun kita nampak. Sebab tu kebanyakan kawan-kawan dia tak buat pekerjaan malam ataupun mencedok di waktu malam. Banyak juga yang tak buat, seperti saya juga. Kadang-kadang saya buat pun balik kerja, saya akan buat mungkin dalam habis maghrib ataupun 7.30 paling lewat atau 8 saya dah balik. Itu sebab saya ada tugasan lain.
Lagipun memang saya tak nak berwaktu malam. Malam ni gelap, sangat berbahaya. Okey, saya ingin mencadangkan kepada rider-rider, kawan-kawan saya dan diri saya ini juga, supaya helmet tu diletakkan belakang diletakkan stiker pantul cahaya. Stiker pantul cahaya, di mana pada waktu saya umur dalam sekitar 9 dan 10 tahun dulu, nampak ayah saya punya helmet nampak ada stiker pantul cahaya. Pantul cahaya. Kiranya kalau ada jenis helmet diletakkan pantul cahaya, kereta daripada jauh dah nampak dah ada, sebab bila helmet ni bergerak-gerak, kepala bergerak, dia akan bergerak, lampu tu kena cahaya. Apa stiker tu kena cahaya. Saya cadangkan kepada kawan-kawan di luar sana, letakkan stiker pantul cahaya. Dulu kalau tak salah dalam 80-an ke 90-an, tapi masa tu tahun 90-an, waktu itu saya umur 9 dan 10 tahun, pihak GPJ ataupun polis lah mensyorkan kepada setiap helmet mempunyai stiker pantul cahaya di belakang helmet, mungkin berukuran seperti ini, seperti pembaris ini. Saya tengok dulu waktu saya kecil, umur 9 dan 10 tahun, nampak stiker ni panjang macam ni, kat belakang tu ada pantul cahaya, stiker pantul cahaya yang berwarna putih di belakang. Dulu helmet ayah saya dia warna putih, Magnum warna putih, ada pantul cahaya di belakang sampai pada depan ni sampai ke belakang. Saya rasa dulu GPJ ataupun polis ada syorkan macam tu. Tapi semenjak saya semenjak tahun 1998 ke 7 macam tu, stiker tu dah berkurang, dah tak ada dah orang pakai. Sampailah sekarang tak ada pakai. Okey, selain daripada itu, saya nak bagi tahu juga kepada, nak elakkan kemalangan bukan orang kata kemalangan ni nasib lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya berada di sini di Papa Bateri, kedai sahabat. Dia menjual bateri kereta. Okey, sekarang saya nak masuk dalam. Saya pun dah scan tadi. Saya nak temu ramah sikit owner bateri ni. Okey, saya temu ramah sedikit ke owner bateri. Okey. Bos, saya ada siapa nama? Ya, nama saya Junaidi, panggil Eddie ya. Okey, Assalamualaikum ya bos ya. Waalaikumsalam. Okey bang, bateri apa yang dijual di sini bos? Okey, kita tengok Okey bos. Ini bateri dia. Okey bos. Ini top brand sekarang. Brand Amaron. Brand Amaron. Ini bateri daripada India, teknologi US lah. Okey. Ini top brandnya. So, sekarang kita ada brand Sentry. Okey. Sentry ini dalam pasaran dekat 60 tahun dah. Okey. Okey, memang top jugalah. So, kita ada brand Nico, bateri daripada India. Okey. Kita ada Motorlight. Okey, kita ada Hitachi. Ini untuk bateri keringnya lah. Bateri kering Yang ni bateri basah kan. Bateri basah kita ada Imax ada. Ini bateri basah lah. Ada Sentry ada. Okey, kita ada Motorlight ada. Okey. Bateri basah ni dia susah sikit lah, sebab kita nak kena jaga air lah. Jangan nak lubang. Kalau nak senang kita pakai kering je. Masa nak pakai kering lah. Okey. Kita punya warranty ada kedai ni. Kalau bateri rosak kita kering baru. Contohnya kalau power tak ada, kita akan cas lah. Customer nak pakai, kita akan bagi satu bateri pinjam. Bateri pinjam dululah. Okey, biasanya kalau contohnya macam call dia akan hantar ke macam mana tu? Okey, kalau kita pun ada buat service breakdown juga. Kalau kita hantar dan pasang, harga sama. Cuma kita ambil upah bateri lama je. Itu commission budak yang beli sana lah. Kalau contohnya datang kedai, bateri lama tu boleh tolak. Dia beza satu je, harga sama. Cuma kalau hantar pasang, bateri lama kita angkat. Datang kedai,
Betul lama betul tak. Okey. Dia macam tu je. Harga sama je. Okey. Bos, biasanya kedai ni buka pukul berapa hingga pukul berapa, bos? Okey, sebenarnya kedai ni buka pukul 9 sampai pukul 7 atau 8 lah. Tapi tengok bergantung juga lah. Kalau customer ada call, boleh je kita pergi atas pasang. Tapi tengok tempat lah. Kalau dah lewat sangat sampai pukul 12, pukul 1, mungkin kita orang tak buat lah. Contohnya kalau datang kedai, tiba-tiba kedai ni tutup, boleh je call. Sebab kita orang ada kat area sini je. Tak ada masalah dah. Contohnya kedai ni dia tutup tadi kan? Tadi dah tutup ataupun tengah malam, contoh emergency. Boleh ke call ke, bos? Boleh, tak ada masalahnya. Apa-apa call je. Kalau anda kata saya tidur kan, memang tak dapat lah. Contohnya kalau saya ada lagi, pegang telefon lagi, boleh. Emergency boleh, apa-apa call je. Call ke atau WhatsApp boleh. Okey. Adakah hari biasa dengan orang kata weekday, Sabtu Ahad ataupun Labor Day, contohnya macam Christmas, Hari Raya akan buka ke ataupun call dulu ke macam Okey, mana? kalau contohnya public holiday kita kena buka je. Cuma hari raya lah, hari raya kita lah. Kita akan tutup lah. Tapi apa kalau emergency je boleh je call, tak ada masalah. Okey, sebab kadang kan kita tak tahu bateri nak call tu bila. Dia susah sikit bateri ni. Okey, bos. Ini kedai ni terletak di mana, bos? Okey, kedai saya letak kat Seri Gombak. Kalau nak senang sikit, depan Burger King. Seri Gombak atau restoran Bintang 7. Dia ada kedai-kedai MPS, ada satu je. Boleh datang je. Nak survey-survey harga pun boleh, nak tanya pun boleh, tak jadi masalah. Okey, sekian saja bos Terima kasih bos Okey, Assalamualaikum. Salam. Okey. Kemalangan ni nasib kadang-kadang kalau Allah Ta'ala nak uji kita dari segi macam tu lah. Okey, satu lagi, kalau kepada rider-rider, tak kira rider siapa, kalau boleh setiap rider ni ada phone holder, ada phone holder di side mirror situ. Jangan diletakkan di bakul. Jangan diletakkan di bakul, kerana bila kita tengok ke bawah, tak tahu depan ada lori ataupun kereta telah berhenti. Ini untuk keselamatan kita juga. Phone holder ni kena ada. Baru RM1 je. Di Shopee banyak, saya pun ada beli juga. Sebelum saya buat Grab ni, saya dah awal-awal saya dah sediakan benda tu. Kalau boleh lah, kalau boleh, tak kira lah mencedok waktu siang ataupun malam. Kalau boleh kena ada phone holder itu. Di Shopee banyak. Baru berharga berapa? 20 ke bawah pun ada, yang 20 ke atas pun ada. Terpulang pada gandak masing-masing lah. Okey, yang ketiga, kalau boleh, kita ni bukan contoh kepada kaum bangsa saya lah, Melayu kita ni bukan jenis kulit macam Cina, orang putih, kulit putih ke macam ni Kita ni mencedok ni bekerja, mencari duit. Mencari duit bukan untuk bergaya. Bekerja bukan untuk bergaya. Kita bekerja untuk mencari duit, nafkah anak-anak, nafkah sendiri, untuk isteri, untuk keluarga dan lain-lain. Kalau boleh, pakailah stokin. Bekerja, kasih tarik ke atas. Pakailah kasut. Kalau kata nak elakkan, tak boleh lah abang pakai kasut, nanti takut hujan. Sediakan slipper ataupun kasut hujan. Kita ni bekerja bukan untuk bergaya, kita bekerja untuk mencari duit. Pakai sarung tangan ataupun baju lengan panjang, atau pakai glove, pakai penutup macam ni ke, kasut dia biar tak cantik tak apa, yang penting kemas, seluar
pakai sulajin ke apa ke, mana ikut kesesuaian lah. Kita ni bukannya orang kata nak bergaya dengan tak pakai stokin, baju seluar, apa kasut sempoi-sempoi. Kita bekerja, kita nak orang kata cari duit, nak berjalan, nak bergaya waktu kita berjalan. Okey? Berjalan. Saya bukan tapi untuk keselamatan korang jugalah, mana terjatuh dengan cahaya matahari, panas terik, pakai glove. Biar kita sentiasa nampak handsome, putih. Bukan aku merendahkan kepada orang yang gelap, tidak. Ini adalah cadangan-cadangan yang perlu kawan-kawan ikutlah mungkin. Kalau tak nak ikut tak apa, ini cuma cadangan saya. Itu sebenarnya kalau kita ikut kekemasan memang kena kemaslah. Kalau kita jatuh contoh tak pakai kasut dengan pakai selipar, kita tak tahu, kita tak tahu nasib kita ni macam mana. Dengan pakai glove tu, contoh kalau tengah panas terik kan, kalau kita dibungkus dengan glove, glove tak boleh mahal, murah. Dia kat DIY baru RM2. Baru RM2. Kalau boleh lah kita bekerja ni nak cari duit, bukan untuk bergaya. Okey? Itulah yang perlu saya ataupun diri saya ini, kawan-kawan yang di luar sana yang lihat video ini, kalau boleh lah kemaskan, lengkapkan semua. Kalau kita nak bekerja, jangan sempoi-sempoi, sempoi-sempoi, pakai benda macam ni. Kalau ataupun pelitup boleh juga, tapi kalau kena kan kita bekerja kadang-kadang panas kan kat luar sana kan, hitam leher ni. Hitam. Pakai jenis macam ni lah, kain macam ni. Pakai kain jenis macam ni, InsyaAllah lah putih lah. Kita ni bukan nak handsome masa bertugas, tidak. Kita nak handsome bila berjalan pun kita nak handsome juga. Pergi kenduri kahwin pun kita nak handsome juga. Biar sentiasa terjaga putih. Saya pun hitam gelap ni, walaupun saya pakai lengan panjang. Jagalah badan kita ni. Siapa yang nak jaga badan kita kalau bukan kita sendiri? Okey, nombor 1 tadi, kalau boleh, A few moments later. helmet tu letak pantul cahaya, pantul cahaya supaya orang belakang bila malam lampu dia nampak jelas. Memanglah dekat beg yang kat beg tu ada pantul cahaya, tapi kadang-kadang yang ada jenis diletak box belakang tu, pantul cahaya tu tak nampak. Itu cadangan saya lah, kalau boleh letakkan benda stiker pantul cahaya. 2000 years later. Yang kedua tadi, phone holder. Banyak kejadian-kejadian yang tak diingini telah berlaku. Kebanyakan kawan-kawan yang tak ada phone holder di side mirror, letak di bakul. Bila kita tunduk tengok cinta, tahu depan kereta berhenti, lori berhenti. Tapi untuk keselamatan kita ni, kita kena beli benda tu lah, phone holder lah. Ni untuk keselamatan. A few moments later. Yang ketiga, cara grooming kita, pemakaian kita. Pemakaian pakai kasut, pakai stokin. Okey, ada satu. Itu hari kat J Jesco Kepong, Ion Jesco sana, saya nak ambil Starbucks, ada satu perempuan ni. Perempuan ni di budak Grab lah. Memang semua dah tutup kat atas, kat tangan dia semua lengan panjang. Tapi dia pakai kasut pendek, tahu kasut pendek yang tak ada stokin. Lepas tu bila dia naik motor, kaki dia kelihatan hitam kerana dia tak pakai stokin ke atas. Dia mungkin nak bergaya lah, tak tahulah. Kaki dia hitam, orang ni putih tapi kaki dia hitam sebab kena haba panas dan tak tertutup dia punya kaki tu. Dia punya ni contoh kaki sebelah sini tu. Sebelah sini gelap. Itu saya bagi tahu lah, Kak pakai stokin lah Kak, kakak cantik. Kakak cantik, putih, pakailah, tengok kaki dah hitam dah. Kalau boleh pakai stokin. Saya cakap macam tu kat dia. Kalau dia terasa tak tahulah. Ini cuma saya bagi tahulah, cantik.
A few moments later. Okey, ini sahaja yang boleh saya kongsikan, yang boleh saya cadangkan, yang boleh saya beritahu kepada kawan-kawan di luar sana dan diri saya juga. Terima kasih kepada kawan-kawan di luar sana yang selalu menonton video saya. Terima kasih kepada kawan-kawan juga kerana telah subscribe. Terima kasih kerana terus mendukung saya, menyokong, memberi support di atas video-video yang saya keluarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan daripada tutur kata, cara editing saya kurang sempurna, ataupun apalah yang saya utarakan kurang cocok ataupun kurang berkenan. Saya minta maaf. Hanya ini saja yang saya boleh katakan. Assalamualaikum. Bye bye.